channel. Okay, channel ni nak cerita dekat hampa, channel ni pasal cerita kriminal dan horror yang bagi peminat-peminat cerita kriminal ni tapi macam malas nak baca. Tapi tak apa, dekat channel ni aku baca, aku yang cari masa untuk baca, and then aku cerita kat hampa semua. Hampa boleh duduk relax sambil makan popcorn untuk dengar cerita-cerita yang best. Don't forget to subscribe me and tekan butang notification kat bawah tu. Jangan lupa, okay? Let the story begin. So guys, hari ni aku nak cerita pasal satu kejadian ataupun satu kes ngeri yang berlaku dekat Indonesia. Kes ni berlaku dekat Indonesia masa tahun 2016 dan dia pernah menggegarkan dunia. Dia menggegarkan dunia aku. Macam mana orang sanggup bunuh gadis ni macam tu? Faham tak? Kiranya tragis dia macam tu. So, let the story begin. Okay, gadis remaja yang berusia 18 tahun yang mati dibunuh dalam keadaan yang sangat tragis. Gadis ni bernama Eno Parina, berusia 18 tahun dan kisah ni berlaku pada tahun 2017 di Indonesia. Okay, Eno Parina ni dia umur 18 tahun, dia bekerja dekat kilang plastik. Dekat kawasan Tangerang. Dia ni seorang yang cantik, lemah lembut, cute, berdasarkan apa yang orang kata lah. Tapi based on aku tengok dekat Google gambar dia pun memang dia cantik, memang dia cute. Dia dikatakan mempunyai seorang teman lelaki yang berusia 16 tahun. Teman lelaki dia ni nama dia Arif. Kiranya Eno Parina 18 tahun, Arif 16 tahun. Mereka dua ni kenal melalui laman sosial. Mereka chatting lah, chatting selama dekat sebulan. Ada juga fakta yang menyatakan dekat 2 bulan. Jadi dalam tempoh 2 bulan ni mereka hanya sembang dekat laman sosial saja. Mereka sembang kat laman sosial. Lama Arif ajak Eno Parina untuk berjumpa. Dia mesej lah Eno Parina, dia kata boleh tak kita jumpa. Disebabkan Eno Parina ni dia tinggal dekat asrama perempuan yang telah disediakan oleh pihak majikan kilang plastik tu. Jadinya asrama perempuan ni semua perempuan je lah. Lagi satu, bila duduk asrama ni dia ada waktu-waktu dia. Kiranya tak bolehlah balik lepas, contohlah lepas pukul 10 ke, tak boleh keluar sebelum pukul berapa ke. Jadi susahlah untuk Eno Parina ni untuk berjumpa dengan kekasih dia ni dekat luar. Jadi Arif ni cakap, okeylah kita jumpa dekat asrama awak. Eno Parina ni pun setuju. Dia kata okey tak apa, awak datang, saya akan bukakan pagar untuk awak masuk. Jadinya asrama tu bukan asrama lelaki, so perempuan tak boleh masuk. Asrama tu asrama perempuan, jadi lelaki tak boleh masuk. Tapi Eno Parina bawa masuk lelaki tu secara senyap-senyap untuk berjumpa. Jadi lelaki tu pun datang. Dia Eno Parina buka pagar untuk dia, so dia masuk dalam bilik asrama. Dia dikatakan telah berbual dengan Eno Parina selama setengah jam. Ada yang mengatakan topik perbualan mereka ni pasal hubungan mereka lah. Setelah setengah jam mereka berbual, Arif ni dia mula meminta Eno Parina untuk melakukan hubungan intim dengan dia. Tapi ditolak oleh Eno Parina. Ada 2 fakta yang mengatakan kat sini sebab apa dia tolak. Yang pertama, ada yang mengatakan ibu bapa Eno Parina ni dah cari menantu. Kira dah ada orang merisik Eno Parina lah. Jadinya Eno Parina jumpa Arif tu sebab nak beritahu, kata dia nak tamatkan hubungan dekat sini. So dia tak maulah melakukan hubungan intim tu. Dan yang kedua, fakta yang kedua mengatakan Eno Parina ni menolak untuk melakukan hubungan intim sebab dia takut hamil, dia takut mengandung nanti. Asalnya dia memang tolak pelawaan Arif tu. Arif ni tu jadi marah. Dia marah dalam keadaan dia berdendam tu. Dia keluar daripada asrama Eno Parina ni dan dia duduk dekat luar pagar tu dan dia merokok.
dia merokok dalam keadaan marah lah. Dia macam fikir, kenapa lah si dia ni tolak permintaan aku, apa yang tak kena, kenapa dia buat macam ni dalam keadaan marah ni. Masa ni lah dikatakan oleh pihak polis berlakunya perancangan pembunuhan antara Arif dan juga 2 lagi suspek lain. Macam mana Arif boleh kenal lagi 2 lagi suspek lain? Let's see. Okay, Arif dia tengah merokok dekat luar pagar. Lepas dia, masa dia tengah merokok tu, ada seorang lelaki nama dia Rahmat. Umur dia 23 tahun. Dia lalu, dia tengok. Masa dia ni tak kenal sesama sendiri. Tapi biasalah lelaki kan macam kalau jumpa pun dia senang nak berkawan kan. Dia macam, kau lagi ngapain? Tengah buat apa kat sana? Lepas dia kata, oh ni lagi sama Indah. Dia macam orang kenal lah sebab Indah tu kerja kat kilang plastik tu. Yang orang yang sekeliling situ pun yang kerja dekat kilang plastik tu je lah. Dia kata dekat Rahmat ni dia tengah jumpa dengan Indah. Rahmat dia kata, oh jumpa Indah. Lepas tu dalam pada masa yang sama juga, lalu lagi seorang lelaki yang bernama Imam Harpiadi. Umur dia pun 23 tahun. Dia jalan-jalan, dia still tanya lagi dekat 2 orang yang sembang. Dekat Arif dengan Rahmat yang sembang tu. Dia kata, korang lagi ngapain tu? Situ kata, apa tengah buat apa tu? Lepas tu Arif ni cakap lah, oh ni lagi sama Indah. Indah tu kira macam nama panggilan Eno Parinah dekat kawasan tu lah. Oh lagi sama Indah. Kok stres? Nampak macam stres. Memanglah dia stres kan, hubungan perlawaan dia untuk melakukan hubungan tu ditolak. Jadi dia macam, so dia cerita lah kat lelaki-lelaki tu macam ni, dia tolak, aku ajak dia macam ni, dia tolak permintaan aku, jadi aku stres. Lepas tu lelaki 2 orang ni macam, oh ya kau, okey tak apa, jom kita kenalkan perempuan ni. Dekat sini lah dikatakan telah berlakunya perancangan untuk membunuh dan memperkosa nama Eno Parinah tu. Tadi masa dia tengah duduk sembang-sembang dekat depan pagar tu, dekat situ dia plan macam mana nak masuk asrama Eno Parinah ni, apa yang dia nak buat dekat Eno Parinah ni. Jadi dia bertiga pun masuk secara senyap-senyap ke dalam asrama tu, masuk ke bilik Eno Parinah dan melihat Eno Parinah sedang tidur. Yalah, sebab benda ni kiranya dia jumpa dengan Arif tu malam lah, katakan dalam pukul 10 malam macam tu. Lepas tu bila Arif dah marah-marah, dia duduk buat sembang-sembang, dah 12 lebih dah. So Eno Parinah ni ingat Arif dah balik lah. So Eno Parinah pun tidur. Dia masuk, dia nampak keadaan Eno Parinah dalam keadaan yang tidur dan pakai baju tidur. So dia pun macam fikir, apa yang dia nak buat dekat Eno Parinah ni. Imam orang pertama yang mengambil tindakan, Imam Harpiadi ni, dia ambil bantai, dia tekap muka Eno Parinah ni dengan kuatnya sampai Eno Parinah ni berada dalam keadaan meronta-ronta. Sebab yalah, kita tekap muka kan, kira lemas lah kan. Dalam keadaan lemas, dia cakap dekat Rahmat, Rahmat pergi cari pisau dekat dalam dapur. Dia cari pisau kat dapur, Rahmat pun lari mencari pisau kat dapur. Dalam pada masa yang sama juga, mereka ni, Arif dengan Imam ni, berusaha untuk nak melemaskan Eno Parinah dekat atas tilam dia. Kira dia pun tekap muka dia, dia pun pukul dia macam tu. Lepas tu Rahmat kata, Imam, dapur dia tak ada pisau. Hah? Tak ada pisau? Macam pelik lah, mungkin dia tak jumpa lah keadaan kalut-kalut kan. Dia kata tak ada pisau. Imam kata, okey, Rahmat hampir cari benda yang tajam yang boleh membunuh lah. Rahmat dia pun keluar kat depan pintu dia. Rahmat nampak ada cangkul. Cangkul ni panjang dia 65 cm. 25 cm panjang ni cangkul tu. Cangkul tu dekat depan pintu Eno Parinah. Jadi masa dia duduk cari-cari tu, Arif dekat dalam bilik dengan Eno Parinah. Arif dah memperkosa Eno Parinah.
dalam keadaan tu. Dalam keadaan Imam tengah tekap muka Arif, tengah tekap muka Eno Parinah, Arif menggosak Eno Parinah. Dan Rahmat sedang mencari objek untuk digunakan untuk membunuh Eno Parinah. So dia jumpa cangkul. Dia buat mai. Dia kata dekat Imam, dia ni jaga kat luar cangkul. So Arif kata, pukul wajah Eno Parinah. Kira macam mereka nak pukul kepala dia lah. Kira nak bagi mati dia lah dan tu. Jadi Rahmat ni pun pukul kepala Eno Parinah, tapi terkena pada bahagian wajah yang menyebabkan berlakunya koyakan terbuka antara wajah dengan leher dia. Dan sebab yalah, cangkul tu kan tajam. Kita nak guna cangkul tu korek tanah kot, bukannya untuk lipas orang. Dia besi kan hujung tu. Apa tahu cangkul? Bukan cangkul tu. Dia cangkul yang tu. Dia guna untuk libah wajah Eno Parinah dan menyebabkan berlakunya luka yang agak besar lah. Jadi keadaan ni menyebabkan Eno Parinah lebih kritikal pada masa tu. Dan tadi dia cuma tekak-tekak je. Ini bila dah pukul, dah ada luka, dah berdarah, jadinya dia lagi lemah. Disebabkan luka yang teruk tu, darah banyak, Rahmat dia jadi geli. Dia keluar daripada bilik tu. Masa ni dia fikir, agak-agak Eno Parinah ni hidup lagi tak lepas aku buat tu. Kalaulah dia hidup, aku, Arif dan juga Imam mesti akan dipenjara. Sebab apa? Dia mesti akan laporkan kepada polis. Dia duduk fikir lah kat luar, macam mana nak buat ni. Dalam pada masa yang sama juga, Imam dengan Arif kat dalam tu, mereka balut kepala Eno Parinah ni dengan selimut, dengan bantai, nak bagi dia lemas. Dia dah luka, nak bagi dia lemas lagi. Oh my god, aku tak boleh bayang lah macam dia buat. Aku tak takut langsung. Macam mana? Apa yang merasuk mereka tu? Lepas tu Rahmat ni pun masuk dalam asrama Eno Parinah ni. Dia cek sama ada Eno Parinah ni masih lagi bernafas ataupun tak. Masa dia masuk tu, dia buka pintu, Eno Parinah masih lagi bernafas. Di hati dia dah dudak sebab dia masih hidup. Rahmat ambil garpu dan cucuk muka Eno Parinah. Garpu daging cucuk muka Eno Parinah, dan juga dia seret dekat muka Eno Parinah ni sampai luka lah. Dia cucuk, dia cari sampai luka. Garpu ni dikatakan oleh pihak polis, garpu ni sama ada dia ambil daripada dapur Eno Parinah ataupun dia bawa. Tapi aku rasa dia ambil daripada dapur sebab macam tak logik je jalan bawa garpu kan. Takkan jalan bawa garpu tu. Dia cucuk muka Eno Parinah dengan garpu. Arif cakap dekat Imam Haryadi, kau pegang tangan Eno Parinah naik ke atas. Kira dia angkat tangan Eno Parinah naik ke atas. Dan dia suruh Rahmat untuk pegang kaki Eno Parinah dan buka kaki dia. Kira dalam posisi tu buka kaki dia. Arif ambil cangkul tadi yang digunakan oleh Rahmat untuk memukul. Dia ambil bahagian batang kayu tu, dia cucuk dekat bahagian kemaluan Eno Parinah. Minta maaf, dekat bahagian kemaluan Eno Parinah. Dan dia tendang cangkul tu sampai masuk, dikatakan oleh pihak polis, masuk sebanyak 95% daripada cangkul tu. Kiranya boleh kata satu batang cangkul tu semua masuk kecuali bahagian besi tu. Dia tendang sampai masuk. Dekat sinilah Eno Parinah dikatakan tewas. Dia meninggal di lokasi kejadian akibat kecederaan yang sangat-sangat serius dan menyebabkan banyak pendarahan di bahagian organ dalaman dia. Eno Parinah dikatakan dah tak bergerak. Dia memang dah habis dah nyawa dekat situ. Mereka bertiga pergi cuci tangan dan keluar daripada rumah. Dan
Imam kunci pintu asrama tu daripada dalam. Pintu asrama Ainul Parinah ni daripada dalam untuk macam mengatakan Ainul Parinah ni ada kat dalam. Macam tu. Sebelum dia keluar tu, Arif ambil telefon Ainul Parinah. Yalah, sebab kan dia pun mesej, aku nak jumpa kau apa semua kan. Kalau polis tahu malam tu Arif yang main jumpa Ainul Parinah, mestilah Arif akan jadi suspek utama. Jadinya dia ambil telefon tu siap-siap, dia bawa lari sama. Dia meninggalkan badan Ainul Parinah tu dalam keadaan begitu saja. Esokkan harinya, Ainul Parinah ni dia ditemui oleh rakan sekerja dia yang mungkin tinggal sekali dekat dalam asrama. Ada dua cerita. Satu yang mengatakan kawan dia ni duduk satu asrama dengan dia. Ada lagi satu cerita, kawan dia ni nak panggil dia, jomlah pergi kerja sekali. Macam tu, kira macam selalu dia pergi kerja sekali lah. So dia macam nak pergi panggil, jom pergi kerja pagi-pagi tu. Dia buka pintu asrama, dia nampak keadaan mayat Ainul Parinah yang berada dalam keadaan sangat ngeri, yang mana keadaan Ainul Parinah bogel dan cangkul tu dalam badan Ainul Parinah. Dia pun telefon polis dan melaporkan kepada polis. Polis melakukan siasatan terhadap mayat Ainul Parinah. Polis beritahu mayat Ainul Parinah ni berada dalam keadaan ngeri, yang sangat ngeri, yang mana polis sendiri pun tak pernah terbayang untuk jumpa satu mayat yang berada dalam keadaan macam tu. Kecederaan yang dia alami adalah sangat teruk. Dia, kalau kecederaan dalaman dia koyak paru-paru, koyak hati, lipa hancur, rangka rusuk dia patah, perut dia koyak. Kalau dari segi luaran, muka dia hancur, ditusuk garpu, muka libasan cangkul tu dekat leher dia, kesan gigitan dan kesan lebam lah dekat badan semua. Polis juga mengatakan setelah bedah siasat dilakukan, polis mendapati bahawa cangkul tu dimasukkan ke dalam badan Ainul Parinah dalam keadaan Ainul Parinah ni masih lagi bernyawa. Kiranya bukan dia dah mati baru dia buat macam tu, tak. Dia masih lagi nyawa, dia masih lagi rasa, dia masih lagi sedap apa yang dia buat dekat dia. Tersiksanya dia kan. Mula-mula polis macam pening jugalah fikiran, sebab yang tu asrama perempuan. Polis memang tahu dekat kawasan kejadian tu ada macam darah dan juga kesan DNA serta tapak kaki. Yang mana setelah dilakukan siasatan memang dimiliki oleh seorang lelaki lah. Jadi bila polis lakukan siasatan lebih lanjut dekat dalam rumah Ainul Parinah ni, polis dapati telefon Ainul Parinah ni hilang. Dekat sini polis lakukan siasatan secara besar-besaran. Polis pun tanya rakan sekerja dia, rakan serumah ke family dia. And then rakan sekerja dia beritahu dia ni memang ada hubungan percintaan dengan seorang lelaki yang bernama Arif. Jadi polis pun pergi jumpa dia untuk soal siasat. Dan polis mendapati phone Ainul Parinah ada dekat Arif. Kira-kira sebab masa dia keluar tu dia ambil phone Ainul Parinah kan. Mungkin dia tak sempat nak lupuskan. Memang benda ni dalam 2-3 hari saja polis berjaya nak lungkai. Dan mungkin dia tak sempat nak lupuskan handphone tu. Jadi polis tahu phone tu ada kat dia. Polis pun tangkap dia and dia tanya dia, betul ke hang buatkan macam siasat lah, buat penyiasatan dekat dia. Pada awalnya dia mengaku dia seorang saja yang buat. Tapi polis tahu bukan dia seorang. Sebab dalam rumah Ainul Parinah ni, dia rumah tu kira dah berlumuran darah, jadi penuh dengan kesan tapak kasut. Tapak kasut tu dah melambangkan banyak orang, kiranya bukan seorang. Dekat sini polis dah tahu yang Arif ni memang menipu, sebab dia kata dia seorang. Aku tak faham kenapa dia kata dia seorang, tapi kalau ikut logik dia, aku rasa sebab Arif ni tahu dia ni masih umur bawah
bawah 18 tahun, kiranya dia masih lagi darjah sekolah. Jadi hukuman yang akan dikenakan dia adalah sangat minimal. Arif pun dia bagi 2 lagi nama kepada polis, yang mana setelah disiasat 2 lagi nama ni polis pergi tangkap mereka, iaitu Rahmat dan juga Imam Harpiadi. Dan mereka pun mengaku bersalah. Dan polis tanya kat mereka apa motif pembunuhan Farinah ni. Kalau tak ada sebab, kenapa pembunuh? And then sebab yang mereka beritahu tu, aku tak boleh nak berhenti otak aku ni tak boleh nak berfungsi dengan baik setelah aku tahu motif dia tu. Faham tak? Motif dia tu cemeh sangat, macam motif Arif membunuh Farinah ialah dia berdendam sebab perlawanan dia untuk melakukan hubungan, tapi Farinah menolak perlawanan dia. Motif Farinah dibunuh oleh Rahmat ialah Rahmat pernah confess dia punya love dekat Farinah. Dia pernah cakap dekat Farinah yang dia suka Farinah, tapi cinta dia ditolak oleh Farinah. Dan yang ketiga, Imam Harpiadi. Dia membunuh Farinah atas alasan dia pernah confess cinta dia dekat Farinah, tapi Farinah tolak cinta dia, serta Farinah cakap dekat dia macam ni tak sesuai lah untuk aku. Kiranya mostly tiga-tiga ni percintaan dia pun ditolak oleh Farinah. Sebab tu je mereka bunuh Farinah. Pembunuhan dia pula bukan yang bunuh biasa-biasa, cucuk mati tak. Mereka buat pembunuhan terlalu kejam bagi aku. Sebab apa? Dia masih hidup ketika kejadian ni berlaku. Setelah dijalankan siasatan, mahkamah menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara untuk Arif. Sebab Arif ni masih lagi di bawah umur. Tapi bagi aku 10 tahun penjara ni macam tak setimpal berbaloi. Bukan berbaloi, macam nak cakap, macam tak match dengan apa yang dia buat dekat Farinah tu. Faham tak? Macam tu. Rahmat dengan Imam Harpiadi ni aku agak berpuas hati lah. Bukan nak kata gembira, cuma aku rasa setimpal. Sebab mereka dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Tapi mereka ada buat rayuan untuk mengurangkan hukuman tu. Setelah dibolak-balik naik mahkamah, turun mahkamah, mahkamah tolak rayuan mereka dan tetap menjatuhkan hukuman mati pada Rahmat dan juga Imam Harpiadi. Part yang paling sedih dalam cerita ni, mak Farinah ni cakap even 2 daripada suspek yang membunuh anak dia, Farinah, telah dihukum dengan hukuman gantung sampai mati. Dalam hati dia ni, dia nak mereka ni dimatikan dengan cara macam mana mereka mematikan anak dia. Kira macam mana dia buat dekat anak dia tu, mak dia ni nak mereka tu dapat rasa apa yang dia buat dekat anak dia. Itulah perasaan seorang mak tu kan. Anak dia dah besar, makin besar elok 18 tahun. Dia tak boleh nak bayang macam mana orang sanggup buat macam tu kat anak dia. Disebabkan dendam, motif yang tak seberapa ni, orang sanggup melakukan pembunuhan yang sangat kejam pula tu. Okay, tu je cerita untuk hari ni. Hampa jangan lupa untuk subscribe channel aku, Popcorn Channel. And jangan lupa juga untuk tekan butang notification dekat belah sini ni, dekat bawah ni. Tekan butang notification untuk tahu bila aku nak upload video dan jadi orang first yang untuk tengok video aku. And komen lah dekat bawah, aku boleh baca yang mana aku nak improve, atau yang mana aku kurang skill aku, yang mana yang tak okey, ataupun apa nak aku cerita pasal cerita siapa-siapa. Komen dekat bawah, aku akan baca, okay? Last but not least, jangan lupa subscribe aku. Okay, bye!